Ayah saya, dia seorang cikgu. Dia memang minat dengan lagu-lagu Melayu, style Melayu. Saya budak Cina dari Pulau Pinang. Nyanyi lagu Melayu tentang pantai di Terengganu yang ditulis oleh budak Eurasian dari Pulau Pinang. Party Rock 2023 first place winners. They are coming from the country of Malaysia. Let's go! Malaysia bro! Malaysia! Banyak dugaan, Allah dah set lah yang dia nak bagi dugaan dulu kat kita orang. Banyak visa ada yang tak lepas, ada member masuk hospital. Goes to the competition night, everything went smooth. Putra-putri negara jaya bersatu berpadu tenaga, padamu harapannya bangsa, seandainya cita-cita. Hai, saya James Boyle, anak kepada komposer lagu-lagu patriotik Malaysia, Jimmy Boyle. Legasi James William Boyle, seorang komposer ulung Malaysia, bermula dari ibunya, Jean Mosnek. Anak jati Pulau Pinang dari etnik Eurasia ini memperjuangkan seni dari era penjajahan ke ambang kemerdekaan. Lahir pada 26 Julai 1922, James, lebih mesra dengan panggilan Jimmy, mempelajari asas piano klasik seawal 10 tahun. Minatnya berkembang apabila pemain piano Amerika Syarikat Teddy Weatherford bertandang ke rumahnya dan memainkan lagu hangat, inspirasi besar buat Jimmy. Bergandingan dengan rakan karibnya Alfonso Soliano, bermulalah perjalanan Jimmy yang bakal melakar sejarah bukan sahaja buat dirinya, malah seluruh negara. Inilah antara skor-skor asal Jimmy Boyle, ayah saya yang saya tercarilah dalam rumah. So, Kemegahan Negaraku, his original handwriting. Yang lagu ni, Kemegahan Negaraku is the second song that was played after the Malaysian flag was raised in the first time dan Ogos 31, 1957 kan. So Negaraku, then they played Kemegahan Negaraku. So this is actually the original handwriting of Kemegahan Negaraku. Walaupun hilang di mata dunia lebih separuh abad, mendiang Jimmy telah menghasilkan lebih 300 buah lagu. Kebanyakannya masih belum dimainkan ke hari ini. Bagai harta karun tinggi nilainya, kesemua artifak bernilai ini masih dijaga rapi James sekeluarga. ...8 Disember 1941. Pada awal penjajahan kejam tentera Jepun, Jimmy terpaksa meninggalkan pengajian tinggi di Singapura dan kembali ke Pulau Pinang. Bersama rakan karibnya Soliano, mereka menampung hidup di era perang dengan persembahan muzik, termasuk untuk opera bangsawan Melayu di sekitar negeri. Mereka memainkan pelbagai lagu, tapi majoritinya dari negara matahari terbit. Ketika itu, kugiran mereka diketuai Jerry. Tanpa disedari, hidup seniman Pulau Pinang bakal berubah selamanya. Jimmy dipenjara. Banduan perang tentera Jepun. 15 Ogos 1945, Jimmy menceritakan kepada akhbar detik hidupnya di bawah panji Maharaja Jepun. L124. Itulah
nombor banduan yang terukir di minda Jimmy selamanya. Selama 3 tahun, selain mengais beras di tanah untuk mengisi perut, dia turut dikerah sebagai pembantu di bilik gantung. Tugasnya menurunkan mayat mangsa, termasuk rakan-rakan seperjuangan. Detik ini menjadi satu titik hitam terbesar dalam hidupnya. Selain keratan akhbar tersebut, Jimmy tidak lagi bercerita tentang deritanya sebagai seorang banduan. Aku tak ingin menyalahkan sesiapa. Sebaliknya, aku bersyukur kerana masih bernyawa, setiap detik ku pinjam darinya. He has patriotic songs, yes, but he has got very, very complicated jazz tunes that you could even play in jazz festivals all over Malaysia. Merdeka! 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 Selamatlah Malaysia Raya. Satu-satunya kebanggaan besar Jimmy adalah apabila lagunya Kemegahan Negaraku dimainkan setelah Tunku Abdul Rahman melaungkan jeritan merdeka pada 1957. Pelawaan Tan Sri Ahmad Mary Khan menjadi detik penting putik cinta Jimmy menghasilkan melodi Melayu dalam repertoire jazz yang dibawanya. 3 things actually. What is the style of music that you like? Do you like pop? Do you like rock? Do you like Zapin? Do you like DK Barat? Do you like Boria? If that is what you feel like you're doing, go for it. You will have an audience no matter what style of music you do. Be true to yourself. It depends on who you talk to, who your target audience is, and also your passion for music comes from where you're coming from. I wouldn't criticize anybody because music is basically universal. Cendering pantai timur di Malaya. Mengenali evolusi seni patriotik Malar Hijau membawa majalah 3 menemui seorang penyanyi generasi kini yang membawakan melodi jiwa seorang komposer legenda negara berdekad dahulu. Bee Chu, anak jati Pulau Pinang, terinspirasi menghasilkan semula lagu Cendering setelah menghabiskan masa membuat kajian berkenaan hidup dan karier muzik Jimmy Boyle. I punya kerja tu masuk Arkib Negara tiap-tiap hari, tengok surat khabar dari dulu-dulu, nampak apa ke yang ada muzik, ada tentang Pulau Pinang, I dokumentkan tu. Itu tempat pertama saya dengai nama Jimmy Boyle. Dan saya rasa actually sangat malu sebab saya orang Pulau Pinang, saya seorang pemuzik, tapi kenapa I tak kenal siapa Jimmy Boyle ni? Kalau saya pun tak kenal, macam mana orang biasa kenal? Lepas tu 2016 Penang House of Music buka, and Paul Augustine tu tanya I, boleh tak I minta you masuk nyanyikan satu lagu Jimmy Boyle namanya Cendering, and I nak you nyanyikan dengan anaknya James Boyle. Saya cakap okey, bestnya buatlah. So itu kali pertama saya dengar lagu Cendering, and terus jatuh cinta habis sebab lagu ni merusuk hati. Bee Chu yang gemar akan karya realiti pahit manis hidup sebagai pembentuk jati diri pendengarnya tertarik dengan kisah Jimmy, komposer yang kurang dikenali, terutamanya Cendering. Kadang-kadang orang Malaysia ni kan, kita macam tak tahu nak appreciatekan apa yang kita ada. Sampai orang pergi luar negara atau kita macam tak hargai apa yang kita ada, kita selalu fikir kat luar negara tu lebih bagus. Tak langsung, I rasa Malaysia ni kita ada banyak talent and banyak treasure macam Jimmy Boyle ni. Tapi kita tak kenal, kita tak hargai. So I harap banyak orang lagi boleh kenali nama Jimmy Boyle, music Jimmy Boyle, dan terus menghargai like ikon nasional ni. Hey, hi.
Welcome to Aswara. Welcome to Aswara. Yeah. Kali terakhir kedua-dua anak seni ini berjumpa adalah ketika sebuah festival jazz pada tahun 2016. Eksklusif buat majalah 3, mereka berganding semula untuk duet khas bagai satu penghormatan buat Jimmy tak luput dari ingatan. I rasa like karyaan dulu kan, liriknya sangat poetic, melodinya sangat indah. So perkara kombinasi kedua-dua perkara ni tak akan hilang tarikannya. So sebagai pemuzik moden hari ini, kita boleh ambilkan lagu lama tu, buatkan a new version and sampaikan ke audience hari ini. Audience Malaysia ni semakin menghargai, semakin menghayati artis-artis kat Malaysia. And I rasa trend ini akan continue. And I selalu cakap tentang lagu Cenderung ini. Saya budak Cina dari Pulau Pinang, nyanyikan lagu Melayu tentang pantai di Terengganu yang ditulis oleh budak Eurasian dari Pulau Pinang. Tapi inilah maksudnya jadi Malaysia. Inilah kekuatan kita. And I rasa nak ingatkan semua orang Malaysia bahawa kita ada sesama sendiri dan kita memang kena hargai apa yang kita ada. So jangan ditipu oleh orang lain bahawa kita ada persengketaan ke nak gaduh ke semua tu. Tak. Inilah kekuatan kita. Dan kalau kita ingat, tidak ada siapa-siapa yang boleh memisahkan kita. Garis masanya berbeza, tetapi jelas. Dr. James teguh meneruskan legasi bapanya. Tugasnya kini bukan sahaja mengasah bakat di institusi seni berprestij negara, malahan menjadi inspirasi generasi seterusnya. Dan macam itulah kita tulis lagu pertama, namanya So Scared. Lepas tu dia tanya I, you nak buat band tak bersama-sama? I cakap, okey juga. So kita tulis lagu bersama-sama. Tapi tak fikir pun nak buat persembahan ke apa semua tu. Sampai satu hari kat, I think this is 2004 or 2005, tempat muzik namanya No Black Tie. So kita nyanyikan lagu original kita dan reaksi daripada audience malam tu sangat mengejutkan, yang kita tak tersangka. Mereka applause, cheer semua tu. Janji di tepi pantai, pantai Cenderi. Perjalanan Hari Malaysia Majalah 3 untuk menyelami evolusi seni klasikal iaitu satu ramuan penting dalam penghasilan karya malar segar atau evergreen seperti lagu patriotik Putera Puteri karya Jimmy Boyle membawa kami ke Petaling Jaya Performing Arts Centre. Seni klasikal yang akan dipersembahkan hari ini adalah opera, menerusi dua bakat terbesar dalam industri yang kecil namun berpengaruh ini. Hyo Yue Ren, anak Masjid Tanah, Melaka, menghabiskan ijazah sarjana muda perakaunan sebelum melanjutkan pelajaran vokal di Taiwan selama beberapa tahun. Kini sebagai tenor, dia membawa persembahan dengan julat suara tertinggi dalam seni vokal klasikal. Dalam klasikal kita tak nyanyi dalam guna mic. Kita guna naturals. Kita guna itu natural punya akustik dan projections. Jadi kita punya suara, kita punya energy mesti kena full. Tak boleh half saja. Tapi contemporary kita ada guna mic, jadi kita boleh ringankan itu kuasa, gunakan itu teknologi untuk support us lah.
boleh belajar. Bukan is not born to have. We can learn it after that. If some people think that we born to have this kind of voice, tapi bukan. We can train. Jadi bila kita kena train, dia pun boleh nyanyi dalam classical. Jadi tak payah risau. Pemain piano atau maestro persembahan kali ini ialah Dr. Muhammad Fairuz Zamani. Berasal dari Batu Berendam, Melaka, Dr. Fairuz melepaskan beasiswa kejuruteraan di Jerman 20 tahun lalu untuk menyelami dunia muzik klasikal di tanah air. Kini, dia menjadi tenaga pengajar dan pengkaji warisan klasikal Malaysia. Ramai yang tidak mengetahui bahawa kita ramai komposer-komposer klasikal per se yang bersifat contemporary seperti Razak Aziz, seperti Syed Syafi'i dan lain-lain. Masalahnya di Malaysia ini bila sebut sahaja komposer Malaysia, ada satu stigma. Kata, kenapa nak buat komposer Malaysia? Kenapa tak nak buat komposer-komposer luar? Tetapi saya merasakan tanggungjawab saya sebagai seorang ahli akademik dan juga seorang pemuzik untuk mengangkat karya-karya contemporary komposer-komposer Malaysia ini sebaris dengan nama-nama besar seperti Arnold Schoenberg, seperti Stockhausen, seperti Xenakis dan lain-lain. Selain pengetahuan meluas berkenaan teori muzik, Dr. Fairuz turut berkongsi resipi rahsia seseorang komposer atau pemuzik untuk menghasilkan karya malar hijau yang mampu dimainkan ratusan tahun lamanya. Pengalaman hidup juga sangat penting untuk seseorang ahli muzik atau komposer untuk menghasilkan karya yang menyentuh jiwa. Sebab sejarah membuktikan banyak komposer-komposer tak kira daripada Malaysia, tak kira daripada Eropah dan lain-lain. Sejarah membuktikan bahawa lebih banyak penderitaan seseorang komposer itu lebih menyentuh muziknya. Jadi pendidikan muzik itu adalah satu instrumen untuk kita menterjemahkan pengalaman itu ke dalam bentuk nota, dan ke bentuk notasi dan juga ke dalam bentuk muzik yang didengari oleh orang ramai. Opera merupakan industri hiburan yang amat penting terutamanya di benua Eropah pada waktu dahulu. Pertama kali ia dipersembahkan adalah di Itali pada abad ke-16 di mana penyanyi dan pemuzik dijemput ke istana untuk menghiburkan kerabat diraja dan juga pembesar negara. Untuk lagu yang akan dipersembahkan pada kali ini, Una Furtiva Lagrima. Satu lagu yang dihasilkan pada garis masa era klasikal yang mempunyai komposer atau maestro terkenal Wolfgang Amadeus Mozart yang lagunya masih dimainkan ke hari ini. Cerita ini ialah mengenai seorang yang secretly in love dengan seorang wanita tetapi tidak berani untuk melafazkan cintanya. Jadi dia pun membelikan ramuan cinta daripada satu pedagang yang menjual ramuan yang fake. Ya, That's amazing. Ya, tetapi akhirnya perempuan itu jatuh cinta. Maestro, please take the stage. In
Saya harap lagi banyak orang boleh faham apa classical music boleh bawa untuk kita. Kita punya macam dia punya melody memang boleh masuk kita punya hati. Dia pun boleh bawa kita punya emotion and to be peace and to feel what is really happened within us. Suka atau tidak, muzik klasikal itu adalah suatu alat. Dia tidak patutnya dikotak-kotakkan. Oh, ini muzik orang putih, ini muzik orang hitam, ini muzik orang biru. Tidak. Sebab dalam muzik klasikal, banyak ilmu yang dicurahkan ke dalam ilmu, ke dalam penulisannya. Sebagai contoh, negara China, negara Korea, negara Jepun. Itu semua negara-negara Asia yang di mana muzik tradisionalnya kuat. Tapi pada masa yang sama, appreciation ataupun penghargaan, apresiasi terhadap muzik klasikal sangat tinggi. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak semestinya kita appreciate muzik klasikal, kita menidakkan muzik-muzik tempatan. Mendalami evolusi legasi komposer seni patriotik negara dan impak terhadap generasi kini yang diantaranya didokong pengasas bersama Danny Chen dan Ho Sun Yung menerusi syarikat teater mereka. Hari ini, artis vokal di studio Kuala Lumpur City Opera riuh dengan raptai untuk persembahan sempena Hari Malaysia yang diraikan sejak tahun 2018 Untukmu 6.0. Nama opera tu actually derived from the Italian word work. Dia sebenarnya ialah produksi, kerja. So opera dia sebenarnya bukan cuma hanya klasikal. Dia bermakna produksi. Macam mana berputiknya rasa, cinta kepada seni ini. Saya rasa disebabkan cinta terhadap muzik dan cinta terhadap live performance dan juga dapat enlightenment untuk memberi peluang kepada orang kita sendiri untuk berlakon. So I rasa disebabkan banyak-banyak reason, then that's why kita start this company lah. Selesai raptai ke tengah malam, masa untuk tirai dibuka. Berbeza dengan produksi opera yang dipersembahkan di hadapan ratusan penonton, program Untukmu dianggap istimewa kerana setiap vokalis membawa rendisi kontemporari lagu patriotik untuk kelompok lebih kecil bak bangsawan dulu kala. Persembahan kecil seperti ini masih menelan kos dan buat bakat-bakat seni di sini memang sukar untuk mereka mendalami seni klasikal ini sepenuhnya sebagai mata pencarian. Namun, nilai tanggungjawab menjadi pembakar semangat untuk mengembangkan komuniti opera di tanah air. Untuk mempelajari seni nyanyian klasikal di overseas, you perlukan latihan macam seminggu sekali minimum. Lepas tu you perlukan invest yuran kepada pelatih-pelatih untuk belajar. Can you imagine every week some of our singers kan, dia maybe pay about 150 ringgit to 200 untuk 1 jam je menyanyi. The amount of money invest dia sebenarnya tinggi tau, hanya untuk belajar menyanyi. Now, seni opera ini tidak berbeza daripada seni storytelling. Sebab di dalam setiap opera, dia ada pengajaran dan juga
resonate, to what we do on everyday basis. Dalam cerita tu dia normally ada antagonis, protagonis, dan lepas tu tapi seni opera ni dia lebih dramatik sikit lah. Dia normally ada sampai orang yang terkorban, membunuh diri, tetapi yang tu kita tidak encourage lah. That's why dalam opera kan dia ada kategori dia juga. Dia ada kategori verismo, iaitu realism. Dia opera yang macam zaman kita sekarang. Dia ada juga opera buffa yang macam komik opera macam zaman-zaman dulu. Dia memang ada pengajarannya dalam setiap opera jalan cerita. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercampur menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima. Sejak dibuka pada tahun 2012, alumni Kuala Lumpur City Opera yang melebarkan sayap ke luar negara termasuk di Konservatori Muzik Terulung Dunia kembali berkhidmat di Malaysia bukan sahaja sebagai penyanyi, malahan tenaga pengajar pada kos berpatutan. Bertapak di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur dan barat. Di sebalik pekik lolong 1% pihak berkepentingan, memecah perpaduan, melebarkan jurang demi contengan secebis kertas. Inilah realiti semangat rakyat Malaysia jarang jumpa. Legasi seniman-seniwati tanah air yang menyingkap setiap bait lirik perjuangan, meraih kemerdekaan, semangat cintakan negara masih kukuh dimainkan generasi seni kini. Biar tidak sepopular artis trending, biar tidak mendapat pulangan ringgit tinggi, mereka setia meneruskan rendesi klasikal selain tekun mempena seni penuh puitis dengan harapan menjulang nama Malaysia di mata dunia. Seperti legenda-legenda lama, siapa tahu karya tidak dikenali, satu hari nanti didombat seni bernilai, malar segar sepanjang zaman. Memukau dan membanggakan. Itu konsensus komen ratusan ribu yang menyaksikan persembahan mereka. Video beberapa anak muda berbaju Melayu lengkap menari berlatar belakang papan tanda Hollywood dengan jumlah tontonan hampir 1 juta yang dimuat naik di laman sosial mendapat perhatian ramai. Sejak dari itu, ramai yang mula membuat carian mengenai kumpulan anak muda ini. Tahun ini sahaja, 3 pertandingan dimenangi mereka, iaitu di Vietnam, USA dan juga Singapura. Nama Zeppo Youngsters tidak perlu diperkenalkan lagi. Satu-satunya kumpulan tarian Malaysia yang berjaya ke peringkat akhir pertandingan Body Rock 2023 dan mencipta sejarah buat tanah air selepas diumumkan sebagai juara pertandingan yang diadakan di San Diego, California, Amerika Syarikat Jun lalu. Bersama
Minatnya terhadap dunia tarian bermula selepas menonton rancangan tarian Showdown di 8TV beberapa tahun lalu. Anak muda berusia 24 tahun yang meminati tarian breakdance ini menganggap pertandingan terbesar yang pernah disertai ini sebagai titik tolak kepada masa depan kumpulan mereka. Kita orang dapat the motivation and also inspiration daripada rakyat kita sendiri. And also orang-orang yang support kita orang. Kalau tanpa diorang bagi kita orang fund and also sponsor kita orang, kita tak akan dapat pergi ke US itu. So buatkan motivate kita orang nak study betul-betul and then pergi sana nak menang daripada diorang semualah. That motivate us to win the competition. Menurut Faris, selaku pengarah dan koreografer, Zeppo turut memuat naik video bagi memohon dana dan tajaan dari rakyat Malaysia serta jenama besar lain dalam membantu mereka merealisasikan impian. Dana RM300,000 diperlukan bagi membawa sebahagian ahli Zeppo Youngsters ke pertandingan body rock yang bertaraf antarabangsa. Berkat usaha dan penat lelah mereka, ramai yang ringan menghulurkan sumbangan. Zeppo, satu-satunya kumpulan tarian dari Malaysia yang pernah memasuki pertandingan yang telah bermula sejak tahun 2000 lagi. Muhammad Izzuddin Mokhtar, juga berusia 24 tahun, berpengalaman selama 12 tahun sebagai penari. Izzuddin yang juga kru produksi bagi kumpulan ini menganggap pertandingan Body Rock USA memberi cabaran yang besar buat mereka. So, datang kat sana pula dia macam dikatakan perubahan waktu kan. So, body clock kita tak sama dengan sana. So, macam kat sini petang, kat sana dah malam. So, dia agak ganggu sikit dari segi fizikal. First, buat saya boleh cerita, first rehearsal, tentu kita rehearsal kat sana petang, dalam pukul 3 petang. Dekat Malaysia, time tu pukul 5 pagi, 6 pagi. Sokongan yang diterima dari pelbagai pihak menguatkan lagi semangat mereka untuk memberikan yang terbaik. And then saya nak katakan banyak dugaan, but saya rasa like dugaan tu of course lah. Saya rasa Allah dah set lah yang dia nak bagi dugaan dulu kat kita orang. Banyak visa ada yang tak lepas, flight last minute naik harga, that kind of thing. Dekat sana ada member masuk hospital, masa rehearsal tak clean, tangga berlanggar, that kind of thing. Goes to the competition night, everything went smooth. Buatkan saya nak bawa kreativiti yang macam tu atas stage San Diego, sebab saya tahu yang sebab sekarang ni kita orang lawan dengan idola-idola kita orang kita tengok dari kecil. Yang saya search YouTube dulu, kita orang lawan same stage as them and so same category as them. So saya kena buat benda lain daripada yang lain because saya dah pernah tengok orang banyak kali. Orang punya dance memang power, skill memang power. So what makes us different is creativity. Bertitik tolak dari situ, Faris membawa elemen contemporary fusion dengan menggunakan props seperti tangga, skrin LED serta keseluruhan pentas bagi memberi jiwa dalam persembahan di San Diego. Biarpun di peringkat Asia mereka hanya memenangi tempat ketiga, ia tidak mematahkan semangat mereka untuk memberikan yang terbaik di peringkat akhir. Masa dia announce nombor 1 tu, kita orang sebenarnya blank sebab kita tak dengar. Sebab everyone is shouting. Sebab kita tak tahu siapa menang. Nanti saya dengar balik, Malaysia. Your Body Rock 2023 first place winners. They are coming from the country of Malaysia. Let's go! Malaysia bro! Malaysia! Let's go bro! Let's go! Let's go! Of course lah, rasa bersyukur, rasa bangga and also
this is where kita orang cakap yang permulaan baru untuk kita orang. Because sekarang ni the whole world are looking at us because kita ada new champ untuk 2023. So we try our best to inspire lagi orang-orang baru and also try our best to inspire like most of the dancers dalam dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tahun sebelum ini, Zeppo menyuntik elemen seni silat, kali ini mereka mempertaruhkan unsur seni tradisi yang unik, kuda kepang, dalam persembahan mereka. So I'm being smart that day where I doing a props that attach to body so that become costume. Yang tu dah bukan kira prop. Yeah. So that's why kita dapat a lot of mark on creativity sebab daripada awal orang tengok, orang tak perasan pun yang kuda tu boleh cabut. So bila cabut buatkan orang rasa macam alamak, serius lah boleh cabut. Buatkan dia kadang tinggal lah. Dikenali dengan kumpulan penari berkonsepkan fusion, setiap persembahan disuntik elemen yang berbeza-beza antara kontemporari dan tradisional. Super Twinkle 2023 Open Final Champion in 3, 2, 1. Hanya selepas 2 bulan, kumpulan ini sekali lagi mengharumkan nama Malaysia selepas memenangi Super 24 yang diadakan di Singapura pada Ogos yang lalu. Persembahan memukau yang membawa tema Zapin dan kuda kepang dalam rutin tarian mereka menyaksikan 24 anak muda berjaya menawan hati juri serta penonton yang hadir. Buatkan saya nak tubuhkan Zeppo ni actually back to the showdown. So bila saya tengok showdown tu, diorang ada group, diorang ada like kumpulan. So tengok diorang macam diorang battle as a team pun rasa macam mana. Rasa buatkan saya semangat nak ada team juga. So that's why saya tubuhkan Zeppo. Okay, Zeppo so start daripada 2 orang je, saya, Faris Azim and also Muhammad Izzuddin. Muhammad Izzuddin is a co-founder. Dia actually jiran saya. Betul-betul rumah kita orang depan-depan. So dari situlah kita orang start Zeppo pada tahun 2011. Mereka mula mengorak langkah menjadi antara kumpulan penari termuda ketika itu dan sering memasuki pertandingan yang diadakan di seluruh Malaysia. Kemasukan ahli yang semakin bertambah seiring perjalanan Zeppo yang panjang. Kini, mereka terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu komuniti, keluarga dan juga 17 penari utama yang akan mewakili Malaysia dalam pelbagai pertandingan. So it means got one guy yang akan masuk dalam baksi lah. Okay. Every week kita orang ada rutin kita orang schedule. So by weekend kita orang ada foundation training, ada community class, and then on the weekdays kalau kita orang ada competition macam sekarang ni, kita orang every night ada training untuk competition. So every 10 PM to almost 1 or 2 AM, tentulah timing kita orang training sebab itu adalah salah satu timing yang kita orang boleh dapatkan semua orang, sebab ada yang some of them bekerja habis pukul 9 macam tu. So itu je timing yang kita orang boleh untuk training.
Kumpulan Zepo Youngsters antara yang terlibat bagi membuat persembahan pada sambutan ambang kemerdekaan yang ke-66 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam 30 Ogos yang lalu. Beginilah rutin 15 anak seni berumur 19 hingga 27 tahun ini bagi mewarnai sesebuah persembahan buat tontonan masyarakat. Alhamdulillah sekarang kita orang getting a lot of shows. Dan nak katakan most of the week kita orang ada show. So means that kita orang boleh keep our nama tu go along. And also for competition wise, saya nak katakan saya and also saya punya team, Andrew, Aus and also most of the choreographers akan maintain our own quality and also our fire lah. Kita orang punya semangat untuk teruskan berkarya. Mempersembahkan juara dunia dalam pertandingan The Grand Final Body Rock Dance Championship 2023 di San Diego, Amerika. Ladies and gentlemen, Zepo Youngsters. Sekarang ni since kita orang dah set the highest bar, what we need to do right now, we need to compete with our own bar. So jangan rasa selesa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selepas 12 tahun dalam persada seni, nama mereka berada di mata dunia. Ingin mencabar diri sendiri dan mengatasi kejayaan sebelum ini menjadi pendorong buat kumpulan Zepo Youngsters. Pegangan mereka adalah memberikan yang terbaik dalam setiap persembahan. Sasaran mereka selepas ini adalah pertandingan Grand Final Haru Dance yang bakal berlangsung di Seoul, Korea pada 15 Oktober ini. Sama ada menerusi bait lagu, rentak melodi atau gerak tari, semoga kejayaan berpihak kepada Zepo Youngsters serta setiap yang berkorban demi mengukir nama Pertiwi.